Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita dapat teruskan lagi kuliah haraki kita, yang mana kita sudah sekian lama membicarakan tentang kitab Wabak Sepanjang Jalan, yang mana buku ini ataupun kitab ni mendedahkan kepada kita apakah wabak yang berlaku, maknanya penyakit-penyakit yang merebak di dalam jamaah, di dalam perjuangan Islam, dalam jalan di atas jalan dakwah, yang sering menghinggapi para petugas ataupun ahli-ahli jamaah itu sendiri, sehingga menyebabkan individu-individu tersebut menjadi lemah, menjadi atau sampai tahap gugur daripada perjuangan. Oleh kerana itulah buku ini sangat penting kita kaji, kita bincangkan sebagai satu langkah lah untuk usaha kita supaya kita tak dihinggapi dengan penyakit-penyakit tersebut. Jadi kita telah membicarakan dan telah habis membicarakan tentang sebab-sebab kepada penyakit ataupun wabak yang pertama, iaitu wabak futur. Kita telah meliti sejumlah sebab yang cukup banyak, sebenarnya lebih 10 sebab-sebab yang memungkinkan berlakunya wabak ataupun penyakit futur. Futur maknanya, kalau kita ulang kaji sikit, keadaan di mana ahli-ahli jamaah menjadi lemah, menjadi kurang bersemangat, bahkan mungkin mencari jalan lain di dalam kehidupan berjamaah, sehingga menyebabkan mereka sama ada keluar daripada jalan dakwah ataupun terhenti terus. Jadi kita telah melihat sebenarnya penyakit futur ni puncanya lebih kepada diri amilin itu sendirilah. Dia banyak kembali kepada persoalan diri amilin itu, sama ada dari sudut jasadinya, tubuh badan dia, kerana sakit ataupun seumpama, dan juga dalam konteks jiwanya. Jiwanya, maknanya termasuk jiwa ni ialah kerohanian dia, dari sudut pemikiran dia, dari sudut hati dia, dan juga dari sudut nafsu dia. Jadi inilah diri yang sebenarnya banyak yang menjadikan punca ataupun sebab-sebab futur itu berlaku. Dan kita telah membicarakan perkara ini dengan panjang lebar dalam kuliah-kuliah yang lepas. Maka hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu bagaimana untuk mengubati penyakit al-futur ni. Apa dah? Baik. Jadi hari ini kita akan mula membicarakan tentang bagaimana kita nak mengubati al-futur. Baik, seperti yang dinyatakan sebelum ini, bahawa al-futur boleh meninggalkan kesan negatif. Dan bukan sekadar kesan negatif, juga membahayakan. Membahayakan kepada individu dan juga membahayakan kepada gerakan itu sendiri.
Maka sewajarnya dihindari dan melakukan, maknanya dihindari penyakit futur dan melakukan pembersihan darinya. Untuk itu, para amilin hendaklah menjaga dan membersihkan diri mereka dari penyakit itu dengan melakukan perkara-perkara berikut. Jadi ini antara langkah-langkah lah yang boleh kita lakukan untuk kita menjauhi ya, ataupun membersihkan diri kita kalaulah penyakit putur tu dah menghinggapi diri kita. Baik, yang pertama ialah menjauhkan diri daripada melakukan maksiat sama ada yang besar maupun yang kecil. Jadi apa yang kita dah bincang dulu, maksiat ni bukanlah maknanya maksiat dalam pengertian orang Melayu. Maksiat di sini disebut maksiat ialah suatu yang dilarang Allah. Suatu yang dilarang Allah. Bila uh, seseorang itu tercebur dengan maksiat, sama ada maksiat yang melibatkan dosa besar ataupun kecil sekalipun, apa yang berlaku ialah yang pertama dia akan berdosa lah. Dia akan berdosa kerana perbuatan maksiat ni ialah perbuatan yang dilarang Allah. Maka dosa itu akan memberi kesan pada jiwa dia. Dosa akan menghalang cahaya ilmu. Dosa akan menyebabkan jadi lemah. Jiwa jadi lemah. Jadi lemah untuk beribadah. Dosa akan menyebabkan kurangnya keberkatan hidup. Dan banyak lagi yang telah kita bincangkan. Dan satu lagi, bila dosa ni tidak, maknanya seorang itu tidak bertaubat daripada dosa-dosa dia, maknanya masih mengekalkan perbuatan maksiat, maka apa yang berlaku, dia akan dimurkai oleh Allah. Maka orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ni, dia akan kehilangan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini semualah yang menjadi punca kepada kelemahan pada jiwa seseorang sehingga membawa kepada penyakit futur itu sendiri. Maka apa yang perlu dibuat ialah jauhilah apa saja yang boleh membawa kepada maksiat, kerana maksiat sebenarnya merupakan api yang membakar hati, membakar jiwa dan mewajibkan kemurkaan Allah. Sesiapa saja yang Allah murkai, maka ia berada dalam kerugian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan aku, maka sesungguhnya binasalah dia. Sebab itulah tidak sewajarnya lah untuk kita sebagai ahli-ahli jemaah, ahli-ahli yang bergerak dalam gerakan Islam, jalan dakwah ini, maknanya kita membiarkan diri kita tercebur dalam maksiat. Sama ada dengan bergaul di kalangan dengan ahlul maksiat sehingga kita sendiri pun terpengaruh, ataupun kita sendiri yang memang nafsu kita yang masih melekat keinginan-keinginan kepada maksiat itu sendiri. Maka kena jauhi. Jauhi dengan cara apa? Dengan sungguh-sungguh lah. Di sini perlu kekuatan jiwa lah, kekuatan hati, kekuatan niat, usaha dan keazaman untuk menjauhi. Kerana menjauhi sebagai cara untuk menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada maksiat itu lebih utama daripada sebenarnya kita berdepan dengan maksiat dan kita kita biarkan diri kita bergelumang dengan maksiat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berterusan melakukan ibadat harian. Baik, berterusan melakukan ibadat harian sama ada berzikir, berdoa, istighfar, membaca Al-Quran, sembahyang duha, qiyamul lail dan bermunajat, terutama sekali ianya dilakukan di akhir malam. Baik, kesemua bentuk pengabdian ini akan mencetuskan keimanan yang kukuh, menggerak dan mencerdaskan jiwa, meninggikan himmah dan memperkasakan keimanan. Firman Allah Ta'ala, wa huwa allazi ja'ala al-laila wa nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Dan dia pula menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pengajaran atau orang yang bersyukur. Firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Hingga ayat inna sanulqi alaika qawlan saqila. Maksudnya, hai orang berselimut, ya ayyuhal muzzammil, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila, bangunlah sembahyang di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit daripadanya. Dan hinggalah pada ayat inna sanulqi alaika qawlan saqila,
sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Jadi maknanya sebagai ahli gerakan Islam, kita ni perlu menjadualkan diri kita sebenarnya. Menjadualkan amalan-amalan dalam diri kita bermula daripada kita bangun pagi sehinggalah kita tidur semula. Ya, sehinggalah kita tidur semula. Kerana ini adalah merupakan rutin kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidup kita memanglah Allah Taala jadikan untuk beribadat. Dan bila sebut ibadat ni memanglah dia akan bermula daripada kita sebab dalam konteks ibadat-ibadat yang khusus. Dan seterusnya kepada ibadat-ibadat yang umum. Adapun ibadat-ibadat yang khusus ni seperti yang disebut tadilah. Solat, zikir, doa, istighfar, baca Quran, solat duha, qiyamul lail dan sebagainya kan. Yang ini yang perlu kita, sangat perlu kita jadualkan. Kerana semua amalan-amalan ni dia punya trigger ialah pada jiwa kita. Sama ada pada kerohanian kita, roh kita, maupun kepada hati kita, qalbun, hati kita, juga kepada roh, kepada apa nama ni, akal kita, dan juga kepada nafsu itu sendiri. Maknanya dia menyentuh secara menyeluruh apa yang dikatakan jiwa, jiwa manusia. Jiwa manusia ni dia ada 4 unsur utama dia. Pertama roh dia, yang kedua hati dia, ketiga akal, dan yang keempat ialah adalah nafsu. Jadi kehidupan seorang tu dia, kekuatan seseorang itu amat bergantung kepada 4 unsur ni. Sama ada dia nak jadi baik ke, nak jadi kuat ke, dalam perjuangan dan sebagainya, dia bergantung pada 4 perkara ni. Sebab itulah maknanya tarbiyah mesti menyentuh keempat-empat ni. Dan dalam konteks ibadat, ini adalah merupakan tarbiyah yang paling basic, yang paling asas untuk fardiyah, untuk kepribadian ahli-ahli gerakan Islam. Sebab itulah kita kena jadualkan hidup kita. Bermula daripada bangun pagi tu, contohnya, pertama, mestilah kita usulkan bangun sebelum subuh supaya kita dapat tahajud, kita dapat solat witir, kita dapat beristighfar. Ini semua ibadat yang sangat besar kesannya. Kemudian kita pastikan kita solat subuh berjamaah. Kalau tak di masjid surau pun, kerana jauh dan sebagainya, maka semailah berjamaah dengan keluarga di rumah. Itu satu cara antara mendidik keluarga itu sendiri. Kemudian selepas sembahyang subuh, kita mesti ada wirid-wirid tersendiri kita. Sebagaimana yang biasa ditaklifkan pada kita ialah kita membaca maksurat dan juga membaca Al-Quran. Sama ada membaca Al-Quran untuk khatam, tak kira lah berapa kali setahun kita khatamkan bacaan Quran, dan juga bacaan Quran untuk tujuan tadabbur. Baca Quran bila tujuan tadabbur ni dia lebih perlahan lah. Cukup satu hari kita baca satu waktu semayang, kita baca satu muka surat, tapi kita meneliti apakah tafsiran ayat-ayat yang ada di dalam tu dan apakah pengajarannya. Dan kita memikirkan bagaimana kita nak mengamalkan ayat-ayat tersebut. Itu maknanya permulaan hidup setiap hari yang mesti kita jagalah ibadat-ibadat ni. Begitulah juga kita kena jadualkan hidup kita dengan rutin hidup kita berdasarkan 5 waktu sembahyang. Tadi subuh, kemudian zuhur bagaimana pula? Zuhur, asar, maghrib dan isyak. Maknanya semua tu kena jadualkan. Sembahyang di mana, kalau salat jemaah di mana, lepas salat jemaah kita nak buat apa, dengan zikir wiridnya, doanya, itu semua atas individu. Yang dikatakan tarbiyah fardiyah itu sendiri. Dan dia memerlukan kepada keazaman yang tinggi untuk beristiqamah dengan amalan-amalan itu. Sebab amalan-amalan itu orang lain tak boleh buatkan untuk kita. Dan kalau kita tak berzikir, maka kita tak dapatlah kesan zikir. Kalau kita tak berdoa, maka kita tak dapatlah makbul doa. Maknanya kita tak boleh nak suruh orang lain buat untuk kita. Orang buatkan istighfar untuk kita ke, orang baca Quran untuk pahala kita, tak ada. Ini semua yang bersifat fardiyah ataupun individu. Yang kita sendiri yang kena jadualkan, dan kita kena strict didik diri kita, mendisiplinkan diri kita supaya walaupun sedikit
Walaupun sedikit, tetapi dia dapat berkekalan, dan dapat memberi kesan pada jiwa kita sendiri. Kerana seperti yang Ana sebut tadi sebelumnya, bahawa apa nama ni, punca futur ni, punca futurnya banyak dia kembali kepada soal jiwa itu sendiri. Kerana sikap pemikiran orang yang tak betul, pemikiran berfikir cara yang tak betul, berfikir cara yang tak benar, ataupun dari segi kerohanian dia yang lemah kerana tak ada ibadah, disebabkan kerana hati dia penuh dengan sifat-sifat mazmumah yang melemahkan jiwanya, dan juga kekuatan nafsu dia yang menguasai dia. Ini semua cara nak ubat dia, memang dia kena balik kepada ibadat-ibadat yang khusus ni. Kerana ibadat-ibadat khusus yang bersifat harian ni memang dia akan trigger kepada jiwa manusia itu sendiri. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi min al-laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Sesiapa yang sepatutnya membaca wirid, hizib tu wirid dia lah di waktu malam, kemudian dia tidak melakukannya kerana tertidur, tetapi membacanya semula di antara waktu solat subuh dan solat zuhur, maka ia diberi ganjaran seperti mana ganjaran yang diperolehi kerana membaca wirid di waktu malam. Jadi wirid ni tak mestilah zikir ataupun zikir-zikir dan sebagainya. Mungkin termasuk wirid ni adalah wirid Quran. Apa wirid Quran yang kita biasa baca malam, yang biasa sebelum tidur kita baca, kan? Antaranya ialah surah Al-Muluk, kan? Surah Al-Muluk ni memang elok dibaca waktu malam, sebelum tidur, tak kira lepas maghrib ke, lepas isyak ke, maknanya sebelum tidur. Tiba-tiba malam tu tak dapat, kerana sibuk ke, kerana terlupa dan sebagainya, maka boleh buat lagi selepas fajar, dan kita akan dapat pahala yang sama dan juga kesan yang sama. Sebab surah Al-Muluk ni sebagai surah yang menjadi benteng, terakhir kita bila nak berdepan dengan kehidupan alam barzakh, menjadi teman kita di alam barzakh untuk menjawab ataupun untuk menghadapi fitnah dalam alam barzakh, iaitu fitnah kubur. Fitnah dua orang malaikat yang akan menyoal kita dalam kubur nanti. Jadi poinnya ialah maknanya bila kita nak beristiqamah ni, memang kadang-kadang kita diuji dengan nafsu kita, diuji dengan kerja, diuji dengan sibuk, keduniaan kita dan sebagainya. Maka apa yang tak dapat kita buat pada waktu malam contohnya, maka kita boleh gantikan pada waktu siang. Betullah para ulama membolehkan kalau kita katakan tertinggal tahajud malam, kita qada waktu siang. Kalau kita dah biasa tahajud 2 rakaat contohnya di waktu malam, tiba-tiba kerana tertidur sebagainya, kita boleh qada di waktu siang. Ataupun tertinggal solat witir contohnya, kan. Witir ni sebenarnya lebih afdal daripada solat malam. Witir ni tak sepatutnya ditinggalkan setiap malam. Jadi kita boleh qada di waktu siang. Jadi poinnya, jangan sampai kejiwaan kita lemah berpunca daripada kelemahan kita dalam menjaga ibadah. Ibadah ni memang kena kita yang buat. Takkan ada orang lain yang buatkan untuk kita. Dan tak boleh kita tunggu mati besok, kita kata dengan anak-anak, bacakan Yasin untuk aku. Itu tak betul. Sebab ni soal kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Ingatlah bahawa kita akan bertemu Allah secara fardan, secara sendiri-sendirian. Itu yang kita kena ingat. Baik. Yang ketiga, bagaimana kita nak mengubat penyakit futur ni, ialah mengintai waktu-waktu yang afdal untuk beramal dan melakukan ibadah. Pelakuan demikian akan mencerdaskan jiwa dan menguatkan keazaman. Nabi SAW bersabda, "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhah wa syai'in minad duljah." Hendaklah kamu perbetulkan, hampirkan dan gembirakan dengan Allah, dan hendaklah kamu memohon pertolongan dari Allah pagi dan petang dan sedikit masa di waktu malam. Maknanya ini yang anda sebut tadi, maknanya perlunya kita penjadualan kita dengan zikir-zikir yang kita amalkan. Contohnya antara waktu sahur dengan subuh, sebenarnya zikir yang paling afdal ialah istighfar. Istighfar sebenarnya, sebab ada dalam Quran, wabil ashari hum mustaghfirun. Maknanya di antara sifat orang beriman ialah di waktu sahur, yakni antara sebelum subuh tu,
mereka dalam keadaan yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar ni memang suatu yang sangat sangat besar kesannya pada jiwa kita. Kalau kita kaji dalam Quran dan hadis, fadilat yang terlalu banyak. Terlalu banyak istighfar ni. Sebab bila istighfar, apa yang kita lakukan ialah kita uh, berusaha untuk membersihkan hati kita daripada dosa dan juga kesan-kesan dosa. Dosa satu hal, dosa ni maknanya satu yang bila buat satu yang maksiat, contohnya berdosa ataupun meninggalkan kewajipan, berdosa. Tapi kesan ataupun bekas-bekas dosa ni itu satu hal yang lain. Dalam hadis menyebut kesan dosa ni ialah antaranya titik-titik hitam yang akan tumbuh di dalam hati kita itu kerana punca pada dosa maksiat yang dilakukan. Dan bila titik-titik hitam ni berterusan tak dibersihkan dengan istighfar, dengan taubat dan seumpamanya, maka ianya akan meliputi seluruh hati, menyebabkan hati itu jadi hitam gelap, susah nak masuk cahaya, dan paling bahaya ialah hati itu menjadi membatu dan berpenyakit, dan sehinggalah dia mati. Hati yang mati inilah hati yang dah tak kenal baik dan buruk, hati yang dah tak merasa salah bila buat dosa, hati yang tak merasa salah bila tinggalkan kewajipan. Itu hati dah mati, itu bahaya sangat. Jadi oleh kerana itulah kesan daripada istighfar ini sangat besar kepada jiwa kita, berpunca daripada istilahnya kita polish, kita bersihkan hati daripada dosa dan juga kesan-kesan dosa. Kemudian lepas subuh kita kena, kalau kita tak mampu nak baca wirid yang wirid-wirid mahfurat kita setkan diri kita dengan zikir-zikir tertentu. Contohnya zikir tahlil, la ilaha illallah, zikir selawat atas Nabi SAW. Yang penting itu adalah masa-masa yang afdal untuk kita beribadat secara khusus ni. Termasuk juga yang sering sebenarnya orang kita kadang dia tak berapa kisahkan ni ialah soal waktu doa yang antara doa yang makbul ialah ketika lepas semayang yang fardu ni. Maknanya kalau kita nak beramal, antara yang kita kena jadualkan ialah setiap lepas semayang fardu ni kita kena set diri kita supaya kita tidak meninggalkan tempat duduk melainkan kita telah berzikir dan berdoa pada Allah. Itu dia. Sama ada kita dengan imam ke, sama ada kita dengan perseorangan, benda ni tak boleh ditinggalkan. Walaupun benda ni sunat. Memang lepas salamnya kita ni boleh je buat apa saja kan. Nak makan ke, nak minum ke, nak kerja bas ke, nak kerja ke office ke sebagainya. Tapi maknanya sedangkan lepas sembahyang fardu itulah waktu yang terbaik, yang afdal untuk kita berzikir, berdoa dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita lepas sembahyang fardu ni jangan tinggalkan yang pertama ialah istighfar tu sendiri. Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang Nabi buat. Kan? Kemudian jangan tinggal ayat kursi. Baca. Kemudian terbaik jangan tinggal juga 3 qul. Kemudian 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan dihabiskan dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sehingga akhirnya. Jadi ini memang mengambil masa mungkin sekitar 5 minit sebenarnya. 5 hingga 10 minit. Tapi itulah tempatnya untuk kita, istilahnya stesen untuk kita berhenti sekejap dalam kehidupan ini untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah. Seolah kita pulihkan hubungan kita dengan Allah dengan zikir wirid dan termasuk doa. Doa ni memang kena ada adab. Adab doa ni pertama puji Allah, alhamdulillah. Kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta doa keampunan. Jangan lupa minta doa keampunan untuk diri dan juga untuk ibu ayah kita. Sebab mendoakan ibu bapa ni, setengah ulama berpandangan lah, anak yang tidak mendoakan ibu bapa dianggap derhaka pada ibu bapa. Dan ini satu yang kita kena ambil berat perkara ni. Dan kalau ibu bapa dah meninggal pun doakan ibu bapa. Kan? Itu dia. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, kan? Kedua ibu bapa kami tu kan. Maknanya sebab benda ni adalah tugas kita sebagai anak. Dan kita juga kena pastikan anak-anak kita pun mendoakan kita. Jangan anak-anak kita sekarang ni assalamualaikum, assalamualaikum, tak sempat salam kedua dia dah lari dah. Kerja game lah, kerja WhatsApp lah, kerja macam-macam kan. Doa, minta doa ampun, patut doa minta diterima segala amalan, dan jangan lupa minta doa untuk masuk syurga.
Tiga ni yang paling krusial sekali. Minta keampunan, minta amalan semua diterima, ya, dan juga minta dapat masuk syurga. Paling krusial sekali. Itu dia. Jadi usahakanlah mana kita tak meninggalkan masa yang baik tu lepas sembahyang 5 waktu tu untuk kita berwirid dan berdoa. Baik. Kemudian yang keempatnya membebaskan diri dari begitu. Apa maksud dari begitu ni? Dari begitu keterlaluan dalam agama. Kita dah bincang dulu. Maknanya mungkin dia punya terjemahan ni tak berbaik. Ya. Membebaskan diri dari keterlaluan dalam. Membebaskan diri dari keterlaluan dalam agama. Maknanya kita dah bincang tentang apa yang dikatakan sebagai ghulu. Ghulu. Keterlaluan dalam agama. Sebab puncanya daripada apa yang kita bincang dulu, ada 3 orang sahabat Nabi yang pertama dia kata dia nak bangun malam setiap malam, dia tak nak tidur. Dia nak beramal, dia nak beribadat setiap malam, dia tak nak tidur. Yang kedua yang tak nak makan, tak nak minum siang, dia nak berpuasa je. Dan yang ketiga yang dia tak nak kahwin. Dia nak memujang sebab nak beribadat pada Allah. Jadi Nabi SAW tegur mereka. Nabi kata ana akhwakum. Aku lebih takut pada kamu terhadap Allah Ta'ala. Akulah orang yang paling takutkan Allah. Ya. Aku beramal malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku berkahwin. Jadi maknanya memang ada satu kecenderungan di kalangan manusia ni yang memang oleh kerana mungkin latar belakang dia pernah jauh daripada agama dan sebagainya, tiba-tiba dia dapat agama, dia akan begitu semangat sehingga akhirnya dia tak sedar dia keterlaluan dalam mengamalkan agama. Ini antara yang kita dah bincang yang menyebabkan boleh seorang tu jadi futur. Mungkin satu tahap dia bersemangat, kadang-kadang pakai serban, tukar keterampilan, semayang banyak dan sebagainya. Tapi oleh kerana terlalu menekan diri sampai satu ketika bila diuji Allah, dia jadi lemah dan akhir meninggalkan semua amalan-amalan itu. Itu punca daripada keterlaluan, al-ghulu fiddin. Jadi membebaskan diri daripada keterlaluan dalam agama dengan cara yang demikian, ia dapat menyegarkan dan dapat membantu untuk terus konsisten dalam amalan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasir wa kana yahjuruhu min al-laili fayusalli fihi faja'ala an-nasu yusalluna bi salati wa yabsutuhu bin nahar. Qala ya ayuhan nas Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dawama alaih wa in qala, wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iza amilu amalan asbatuhu." Rasulullah SAW mempunyai salai tikar kecil dan baginda menjadikannya sebagai tempat salat di waktu malam. Maka orang ramai turut salat mengikut salat baginda dan baginda membentangkannya di siang hari. Baginda bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amalan sekadar yang kamu mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Dan sesungguhnya keluarga Muhammad SAW apabila mereka melakukan amalan, mereka melakukannya dengan tetap." Baik. Jadi ini satu contoh teladan yang Nabi SAW berikan pada kita sebagai satu tip dalam beramal. Kalau kita nak istiqamah dalam beramal ni, jangan kita mulakan dengan banyak. Sebab yang seperti yang anda sebut tadi, kita nak susun amalan ni dalam rutin kehidupan kita. Dia melibatkan 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Dan amalan Nabi memang terlalu banyak. Terlalu banyak Nabi ajar zikir-zikir yang baik-baik. Terlalu banyak doa-doa yang Nabi ajar. Terlalu banyak amalan-amalan. Sebenarnya kita boleh lihat dalam kitab Al-Azkar contohnya. Kalangan Imam Nawawi. Mungkin satu masa besok kita akan mengaji juga kitab tu. Tapi maknanya bila kita nak beramal, kita lah kena set kan. Kita nak ambil amalan yang mana. Memang amalan terbaik ialah amalan yang Nabi ajar. Sama ada lafaznya ke, sama ada caranya, waktu dan sebagainya, itu yang terbaik. Tapi maknanya bila kita nak libatkan diri kita, kita kena pilih amalan-amalan yang kita yakin
Bila kita amalkan tu, dia akan apa namanya, kita akan dapat berkekalan yang tidak membebankan diri. Sebab kita ni sibuk, sibuk dengan kerja, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kadang yang apa, dengan anak, isteri dan sebagainya. Ramai anak-anak usaha tanya tentang bagaimana nak handle apa, macam mana nak beramal dalam keadaan anak ramai dan sebagainya. Itulah benda-benda ni yang kita kena perhatikan, dan kita kena susun hidup kita kat celah-celah yang mana kita boleh susun jadual amalan kita ni, kita dapat amalkan walaupun sedikit tapi berkekalan. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bebankan diri kita dengan amalan yang kita anggap apa hebat. Kadang kita terasa nak buat semua, akhirnya nanti kita tinggal semua pula. Sebab itulah ada kaedah dalam ulama kata apa, ma la yadruku kulluh la yutraku kulluh. Satu yang tak dapat diambil semua, jangan kita tinggalkan semua. Maknanya kita yang susun hidup kita, susun masa kita dan susun amalan kita. Jadi adalah tidak salah untuk dinyatakan di sini bahawa membebaskan diri daripada keterlaluan dalam agama bukanlah berarti kita meninggalkan dan mengabaikan. Bukanlah makna kita tinggalkan apa yang Nabi ajar. Nak amalkan ikut apa yang Nabi ajar keseluruhannya memang kita takkan mampu. Percayalah. Nabi ni segala gerak-geri dia ada zikir dia, segala aktiviti dia ada doa-doa dia. Kalau kita belajar dalam kitab Al-Azkar tu memang penuh amalan-amalan yang Nabi tunjuk. Tapi Nabi ni bila dia tunjukkan maknanya, sebab itulah ada yang bersifat sunat. Sunat maknanya elok dia lakukan. Maknanya kita lah yang nak ambil benda tu sebagai satu optional, satu yang bersifat optional, makna pilihan. Kita ambil dan kita amalkan. Itu dia. Dan tapi bukan bermakna kita meninggalkan sunnah Nabi. Contohnya Nabi buat satu amalan, tiba-tiba kita tak buat macam mana Nabi buat, maka kita meninggalkan sunnah dia. Tak. Sebab Nabi pun perintahkan tadi dalam hadis sebut apa nama ni, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Hendaklah kamu beramal apa yang kamu mampu buat. Bukan yang apa yang menjadi beban hingga kita tak mampu buat. Sebab kita kena ingat, walaupun kita kadang-kadang bersemangat nak buat amalan-amalan ni yang ikut sunnah Nabi dan sebagainya, tapi kita kena ingat dalam diri kita ni ada nafsu. Nafsu kita ni apa namanya, banyak masa dia akan apa ni, menekan kita. Bila kita nak beramal saja, nak beribadat, nafsu ni akan menekan kita. Jadi ada kalanya ramai orang yang sering kalah dengan nafsu ni. Sebab itulah nafsu ni kita kena didik dia. Didiknya dengan berpuasa, dengan mujahadah dan sebagainya, supaya kita yang dapat kawal dia dan bukan dia yang mengawal kita. Jadi oleh kerana itulah, jangan sampai kita beramal kerana ikut kehendak nafsu. Ada juga orang beramal kerana kehendak nafsu. Bila dia tengah semangat baru kembali pada Islam, semangat nak beramal Islam, semangat nak berjuang Islam, maka dia tengok orang buat macam-macam, dia pun nak tiru macam mana orang buat, akhirnya dia sendiri tak tahan. Dan akhirnya dia mungkin futur dalam perjuangan dia. Jadi bahkan apa yang dimaksudkan di sini ialah berjimat. Maknanya orang kata kohoh-kohoh lah kan, dan bersederhana di samping terus memelihara apa yang biasa dilakukan daripada ibadat. Maknanya dalam ibadat ni, pertama sekali yang wajib kita kena settlekan dulu. Yang wajib, contoh 5 waktu semayang ni, yang ni kita kena istilahnya kena improvekan dulu. Contoh 5 waktu semayang ni kan, maknanya dalam sekarang ni kita kena pastikan 5 waktu semayang ni kita mula-mula sekali ialah semayang berjamaah. Subuh berjamaah, dapatkan subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isyak berjamaah. Itu dulu. Kemudian gunakan 5 waktu ni untuk tambah semayang sunat. Qabliyah, ba'diyah, dapatkan tu dulu. Kemudian usahakan 5 waktu semayang ni kita ambil masa lepas semayang tu untuk lebihkan amalan kita. Dari segi zikir dan juga doa yang anda sebutkan tadi. Yang ini dulu yang settlekan dulu. Percayalah, kalau yang ini, yang asas ni kita dapat selesaikan, dapat sempurnakan, dapat benar-benar mendirikan semayang, dapat memelihara semayang, dan dapat menjaga semayang ni, percayalah yang lain tu akan lebih mudah. Sebab ibadah-ibadah yang lain ni dia melibatkan semayang. Contoh zikir dalam semayang, doa dalam semayang, baca Quran semua dalam semayang. Bermunajat ada dalam semayang. Berpuasa pun ada dalam semayang.
Semayang kalau 10 minit, kita puasa 10 minit. Tu. Jadi maknanya semayang ni kalau kita dapat buat, memang yang lain akan lebih mudah. Maknanya kita kena improvekan semayang kita. Ini yang kita, yang ana biasa ajar kitab Bunyatul Musalli tu. Sebab apa yang kita nak capai dalam semayang. Itu ada dalam kitab Bunyatul Musalli. Mungkin insya-Allah sampai masa kita akan belajar lebih khusus tentang perkara ni. Jadi maknanya juga memastikan sunnah diikuti. Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Itu dia. Wahai Abdullah, kamu jangan jadi seperti orang itu, sebelum ini dia mengerjakan sembahyang malam dan selepas itu dia meninggalkan sembahyang malam. Inilah kadang ada juga di kalangan ahli jemaah yang jadi begini. Yang mula-mula memang semangatlah. Mula-mula sedar buat, kena pula semayang apa solat malam, program Qiyamul Lail perdana kan. Semangat buat 10, sampai 8 rakaat, masuk witir 3 rakaat, 11 rakaat tiap-tiap malam. Tak sempat seminggu dah kalah dah. Mula-mula semayang malam banyak, akhirnya satu semayang tak buat waktu malam. Maknanya sebab dia dah futur tu sendiri kan. Wallahualam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza nahitukum an syai'in fajtanibuh wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apabila aku menyuruh kamu dalam melakukan sesuatu, maka hendaklah kamu lakukannya mengikut kemampuan kamu, mastata'tum. Semampu kamu yang bolehlah. Itu dia. Ini pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab sunnah ni kan dia melibatkan perkataan Nabi, amalan Nabi, dan apa yang Nabi takrirkan, yang Nabi akuilah. Baik, jadi ini semua daripada 1 sampai 5 ni maknanya cara lebih kepada istilahnya cara individu lah. Satu yang kita secara individu lakukan, kita usahakan, kita rancangkan, dan kita iltizam dengan perkara ni, komitmen, berikan komitmen dalam perkara-perkara ni, dan kita berusaha sungguh-sungguh supaya bila kita dah buat perkara-perkara ni, dia akan berterusan sampai kita mati. Sebab istiqamah ni dia mesti sampai mati. Yang nama istiqamah ni bukan sekadar mungkin 1 semester je ke, setahun je ke, tak. Istiqamah sampai kita menang ke, dah menang tak istiqamah, tak. Istiqamah mesti sampai mati, baru nama istiqamah. Sebab itulah sampai hari ni jangan rasa kita nak istiqamah. Betul, kita disuruh beristiqamah, tapi jangan kita berasa kita dah cukup istiqamah. Jangan kita berasa kita dah beristiqamah. Itu bahaya tu. Memang kita disuruh jadi baik, tapi jangan berasa kita dah baik. Memang Allah Ta'ala suruh kita jadi orang yang soleh, tapi hati kita jangan berasa kita dah cukup soleh dah. Sebab bila kita rasa diri kita dah cukup, kita rasa diri kita dah sempurna, maka di situlah akan datang syaitan yang akan membisikkan. Maknanya cukuplah. Dah dapat apa yang kamu nak, boleh relax lah. Itu yang akhirnya ramai orang tewas. Tewas sebab dia fikir istiqamah tu bermusim. Istiqamah dia mesti sampai mati. Sebab itulah perhitungan kita ni akan dilihat ketika saat kematian tu. Maknanya kalau mati dalam keadaan baik, insya-Allah akhirat senang. Tapi kalau mati dalam keadaan yang tak baik, itu susah. Jadi penilaian diri kita ni, selagi kita tak mati, jangan kita rasa relax, jangan kita rasa aman dengan diri kita. Bahkan teruskanlah bertaubat, teruskanlah beramal, teruskanlah menyusun diri dengan amalan, teruslah berjuang, teruslah berdakwah, teruslah mentarbiyah, teruslah buat kerja Islam, dan jangan berhenti sampailah kita mati. Itulah yang namanya istiqamah. Baik. Seterusnya meletakkan diri dalam dakapan jamaah. Meletakkan diri dalam dakapan jamaah dan tidak memencilkan diri dari jamaah atau melakukan sesuatu yang ganjil dalam apa bentuk sekalipun. Cukuplah kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengukuhkan dasar ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun." Jamaah itu adalah rahmat. Makna dalam jamaah itu ada kasih sayang, yang mengukuhkan, yang memperkuatkan jiwa kita, memperkuatkan hubungan kita. Wal furqatu azab, dan berpecah adalah satu azab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadullah ma'al jamaah." Tangan Allah bersama jemaah. Makna tangan ini ialah pertolongan Allah.
pertolongan Allah itu bersama-sama dengan jamaah. Sebab itulah kita yang memerlukan jamaah sebenarnya. Uh, Kita yang sebenarnya memerlukan jamaah kerana kita tak sempurna, kita masih banyak kesilapan, kita masih banyak kelemahan. Maknanya bila kita nak berjamaah berarti kita nak baiki diri kita. Kita nak baiki diri kita. Sebab itulah bila bila kita berpegang dengan konsep berjamaah ni, kita kena leburkan diri kita dalam berjamaah. Tak boleh letakkan diri kita utama. Sebab bila berjamaah berarti kita perlu ada apa nama ni, adanya interaksi, adanya komunikasi dengan organisasi, dengan ahli-ahli jamaah dan sebagainya. Maknanya kita perlu ada sifat tawaduk, merendahkan diri, kita boleh memberi dan boleh menerima. Itu dia. Jadi itulah yang akan menjadikan kita akan dapat merasai istilah tadi dakapan jamaah. Kerana kita dalam hati kita rasa kita perlukan jamaah. Itu dia. Sebab itulah kita akan sentiasa, kalau jamaah dalam kekurangan pun, kita akan istilahnya bersangka baik, kelemahan, setiap kelemahan ada cara untuk memperbaikinya. Kalau kita ada perkara yang tak baik berlaku dalam jamaah, kita kena berpandangan, maknanya akan ada usaha untuk memperbaiki. Sebab memang tak ada jamaah pun yang sempurna. Sebab bila berjamaah ni memang oleh kerana apa nama ni, pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukungnya adalah manusia. Manusia itu sendiri tak sempurna, maka tak heranlah jamaah pun akan berdepan dengan risiko tak sempurna. Maka tugas kita lah untuk sama-sama berusaha untuk menyempurnakannya. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib sebelum ini, kadarul jama'ati khairun min safwil fardi atau fardi, ya. Kekeruhan yang ada dalam jamaah lebih baik daripada kejenihan yang ada pada individu. Apa maksudnya? Maknanya walaupun berjamaah, kadang dalam jamaah ada pergaduhan, kadang ada apa, selisih faham dan sebagainya. Walaupun begitu keadaannya, itu lebih baik daripada kita rasa seronok, rasa syok sendiri duduk seorang-seorang. Sebab bila kita duduk seorang-seorang, kita mencirikan diri daripada orang lain, syaitan lebih mudah ganggu kita. Kita tak sedar perkara itu. Tapi bila berjamaah, kita ada kawan yang tolong, kawan yang menasihat kita, kawan yang memberi pandangan dan sebagainya, itu lebih selamat daripada duduk seorang-seorang dan merasa diri dah sempurna. Itu maksudnya. Baik. Dan seterusnya memberi perhatian kepada sunnatullah yang wujud pada manusia dan alam seluruhnya. Firman Allah Ta'ala, fa'auzubillahi minasyaitanirrajim, falan tajida lisunnatillahi tabdila, walan tajida lisunnatillahi tahwila. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah. Fatir ayat 43. Firman Allah Ta'ala lagi, zalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Demikian apabila Allah mengkehendaki, nescaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Okey. Kita dah bincang sebenarnya antara punca daripada futur ni bila apa namanya, ada ahli-ahli kita yang bertindak, orang kata istijal. Istijal maknanya gopoh lah, gopoh. Bertindak orang kata melebihi daripada kemampuan. Contoh, terlalu semangat nak ambil pendekatan militeri contohnya. Semangat nak ambil pendekatan perang contohnya. Semangat sangat nak ambil pendekatan keras contohnya. Walaupun masih dalam jemaah tapi nakkan pendekatan-pendekatan tu. Maka pendekatan-pendekatan tu sebenarnya tak sesuai dari segi sunnatullah. Yang mana dalam konteks perjuangan kita mesti ikut fitrah alam, fitrah manusia itu sendiri. Yang perlukan kepada penjelasan, yang perlukan kepada pembinaan, yang perlu kepada peringkat demi peringkat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ni dia nak, kalau dia nak orang manusia ni semua beriman, dia boleh buat. Kalau dia nak cipta alam dan cipta makhluk di alam ni yang semuanya sembah dia, boleh buat. Itu tak ada masalah untuk dia. Tapi dia cipta alam ni dengan sunnah dia. Pokok, nak jadi pokok yang besar, dia daripada benih dia tumbuh sikit demi sikit, tumbuh cabang, tumbuh ranting, tumbuh bunga, tumbuh apa nama ni, buah dan sebagainya. Itu sama dengan manusia. Manusia lahir dan tak tahu apa, menangis je, kemudian berkembang. Itu fitrah alam. Maka samalah dalam konteks gerakan Islam, dia juga perlukan kepada, orang kata, sunnatullah itu sendiri. Sebab itulah bila kita dalam konteks perjuangan, contohnya perjuangan siasah contohnya kan, kita terlibat dengan sistem apa namanya, pilihan raya ke, sistem
apa nama ni, apa, apa tu, demokrasi dan sebagainya, maka itu apa nama ni, realiti yang ada yang memerlukan kita perlu pandai membaca tahap demi tahap perkembangan manusia, perkembangan sokongan, perkembangan perubahan pemikiran dan sebagainya. Jadi ini yang perlu dilakukan secara berjamaah. Jadi ini termasuklah melakukan kerja-kerja secara bertahap mengikut apa yang pernah disebutkan oleh Ummul Al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha zikrul jannah wan nar hatta iza saban nasu ila al-islam nazala al-haram wal haram walau nazala awwalu syai' la tashrabul khamar laqalu la nada'ul khamar abadan." Sesungguhnya peringkat awal diturunkan Al-Quran ialah surah-surah yang disebut dalamnya tentang syurga dan neraka. Ini surah Mufassal ini ialah surah-surah pendek yang terutamanya pada juzuk 30 tu. Mana cerita syurga, cerita neraka, cerita akidah, cerita tentang sifat Allah, nama Allah dan sebagainya. Kemudian sehinggalah manusia menerima Islam, barulah diturunkan hukum hakam tentang halal dan haram. Kalaulah pada awal-awal Quran diturunkan tentang jangan kamu minum arak dan jangan kamu berzina, sudah pasti mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan meninggalkan arak dan tidak meninggalkan zina. Baik, jadi maknanya patutlah kita lihat ada dua fasa ayat Quran kan, fasa Makkiyah dan juga fasa Madaniyah. Dalam usrah kita dah bincang perkara ni kan, Makkiyah dan juga Madaniyah. Jadi kita lihat pendekatan Makkiyah ialah membentuk jiwa, membentuk akidah, membentuk kepercayaan tentang future, alam barzakh, alam akhirat, al-kiamat, tentang syurga, tentang neraka, tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah nabi-nabi dulu. Semuanya untuk membina satu pegangan akidah yang kuat. Dan masa itu semayang tak wajib lagi, tinggalkan arak tak wajib lagi, orang masih boleh minum arak, tinggalkan zina belum lagi, aurat pun belum diwajibkan lagi, haji, puasa, zakat semua belum difardukan lagi. Bayangkan 13 tahun lama je. Masa itulah Nabi dan para sahabat berdepan dengan tekanan, berdepan dengan ancaman, berdepan dengan kejian, berdepan dengan pemboikotan, berdepan macam-macam berlaku. 13 tahun. Kemudian barulah bila berhijrah, bila dah ada negara, bila dah ada kuasa, bila dah ada masyarakat Islam, barulah timbulnya halal dan haram, peraturan halal dan haram, kewajipan semayang, kewajipan puasa, kewajipan zakat, kewajipan haji, apa nama ni, kewajipan menutup aurat, macam-macam lah. Tentang halal haram berlaku penurunannya ialah ketika apa nama Madaniyah. Ini menunjukkan bagaimana wujudnya tadarruj, maknanya tadarruj, maknanya istilahnya apa, berperingkatnya pembinaan dan juga penghayatan Islam itu sendiri. Baik, Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, Khalifah Rashidin yang kelima. Ini setengah pandangan daripada ulama memasukkan Sayyidina Umar Abdul Aziz sebagai Khalifah Rashidin yang kelima, telah berhasrat mengembalikan penghidupan di zamannya kepada apa yang pernah dilakukan oleh 4 khalifah sebelumnya. Tetapi selepas ia berkuasa dan memegang teraju pemerintahan, hasratnya tidak dapat direalisasikan. Bukan senang sebab masa itu masa itu dah timbulnya dinasti apa nama ni, Umayyah kan. Bukan senang berdepan dengan macam-macam orang. Di waktu itu Umar mempunyai seorang anak lelaki bernama Abdul Malik. Sebagai seorang anak muda yang bersemangat dan tegas, aktif dan bertakwa, telah melahirkan rasa kurang senang tentang kelambatan bapaknya bertindak dalam membersihkan sakit-baki kezaliman yang ada, dengan harapan supaya penghidupan di zaman itu dapat dikembalikan seperti mana berlaku di zaman awal Khulafa' Rasyidin. Satu hari ia berkata kepada bapanya, "Kenapakah bapa masih tidak melaksanakan perkara-perkara di atas? Demi Allah, aku tidak peduli walaupun kita berdua direbus hidup-hidup sekalipun demi menegakkan kebenaran." Maka bapanya, Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang begitu memahami tentang keadaan, menjawab, "Wahai anakku, janganlah engkau gopoh, kerana Allah Ta'ala telah mencela tentang arak dalam Quran sebanyak 2 kali. Turun dua kali ayat. Maknanya jangan dekati arak wa antum sukara, jangan kamu mendekati arak, jangan kamu semayang dalam keadaan kamu mabuk, kan. Lepas tu ada juga ayat menyebutkan arak ni ada kebaikan dan juga ada keburukan lebih daripada kebaikan, dan arak hanya diharamkan pada kali ketiga, maknanya ayat ketiga, innamal khamru wal maisir, hingga maknanya disebut rijsun min amal syaitan. Kali ketiga turun ayat tentang arak, barulah diharamkan.
Sehingga para sahabat ketika itu memecahkan botol-botol arak, memecahkan tempayan-tempayan arak dan sebagainya, sehingga basah apa namanya tanah di Madinah. Sesungguhnya aku bimbang, kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, sekiranya aku melaksanakan kebenaran ke atas manusia secara sekaligus, maka mereka juga akan meninggalkan secara sekaligus. Maka tindakan demikian itu akan menimbulkan fitnah. Itu yang dikatakan tadi, apa nama ni, memahami sunatullah, memahami fitrah, bagaimana gerakan Islam itu berkembang. Baik, yang ketujuh, bersedia untuk berdepan dengan halangan. Maknanya bila kita duduk dalam gerakan Islam, duduk dalam perjuangan Islam, sudah pastilah kena ada satu pandangan bahawa di hadapan kita, kita akan berdepan dengan macam-macam halangan. Bukan sekadar halangan daripada manusia, halangan daripada pentadbiran, halangan daripada kuasa-kuasa politik dan sebagainya. Halangan paling besar sebenarnya yang mungkin kita berdepan dalam bila nak bergerak dalam gerakan Islam, pertama diri kita sendiri. Berdepan dengan masalah diri kita sendiri. Berdepan dengan keluarga kita sendiri, berdepan dengan orang yang dekat-dekat dengan kita, dengan jiran, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ini halangan-halangan yang biasa mula-mula yang kita hadapi kan. Bila dah ikut dakwah, contohnya gerakan Islam, kawan-kawan lama tinggalkan kita. Lepas tu orang pun dah macam boikot kita. Keluarga kita pun kadang pandang kita serong lah. Kan? Kadang jiran tetangga pun dah tak baik dengan kita dan sebagainya. Orang akan mengata kita, dulu engkau begini, sekarang dah begini. Jadi maknanya itu semua yang boleh melemahkan semangat. Tapi kena bersedia lah. Kalau tidak, jangan kita ambil jalan ni. Kalau kita ambil jalan ni, memang kita bersedia. Sebab Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang sangat hebat. Berbanding dengan apa yang kita buat. Kita buat sikit, tapi Allah sediakan pahala yang berganda-ganda besok di akhirat. Memang kita macam mana pun kena ambil juga jalan ni. Cuma bila nak ambil jalan ni, kita kena bersedialah berdepan dengan halangan. Cara yang demikian menjadikannya sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi halangan tadi. Di samping itu, ia akan mengambil langkah perlu untuk mengatasinya. Yang demikian tidak akan wujud sebarang ruang untuk futur dan terhenti dalam perjuangan. Maknanya dalam bahasa mudahnya kita kena pandai adjust lah. Kita kena pandai adjust. Kita kena pandai sesuaikan masa kita, cara hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan manusia lain, bagaimana kita berdepan dengan keluarga, berdepan dengan kawan-kawan, berdepan dengan saudara mara dan sebagainya. Maknanya walaupun mungkin ada pandangan-pandangan negatif dari pihak-pihak yang berada di sekitar kita ni, tapi kita kena bersedia lah. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun memberi peringatan kepada kita, apa nama ni, hadis tersebut apa? Masya Allah Muhammad. Mana dapat hadis tu? Allahumma salli ala Muhammad. Al-mu'min baina khamsi syada'in. Itu dia. Orang beriman ni duduk berdepan dengan 5 kesusahan. 5 musuh sebenarnya. Pertama apa? Mu'min yahsuduhu. Orang beriman, tapi dia mendengki pada dia. Kemudian yang kedua, al-munafiq, yaghdibuhu. Munafik yang bencikan dia. Yang ketiga, al-kafir yuqatiluhu. Kafir yang memerangi dia. Yang keempat, an-nafsu tunazi'uhu. Nafsu yang suka menggelincirkan dia. Dan yang kelima, barulah syaitan yudhilluhu, yang nak menyesatkan dia. Jadi ini memang akan berlaku. Maka kena bersiap sedia lah. Maknanya dengan ilmu, dengan kawan-kawan, dengan jamaah yang boleh membantu. Ini pentingnya kita berada dalam degapan jamaah tadi. Yang ke-8, meneliti dan bertindak secara sistematik dalam pekerjaan. Meneliti dan bertindak secara sistematik dalam pekerjaan yang bererti agar ia sentiasa mengambil kira keutamaan dalam melakukan sesuatu. Tahu mana prioriti lah. Termasuklah mendahulukan yang lebih penting dan mengelakkan diri daripada perselisihan sampingan atau masalah cabang yang tidak begitu penting. Itu sebenarnya memang kita akan diuji lah. Kita diuji dengan kadang-kadang masalah dalaman, masalah politik dalaman, masalah apa istilah cah keting kan. Orang kata apa perbalahan. Jadi benda-benda ni kalau kita layan sangat, akhirnya kita tak buat kerja. Jadi oleh kerana itulah kena berhati-hati supaya perkara itu tidak menjadi penghalang pada kita. Dan yang terakhir, yang ke-9, sentiasa mendampingi orang-orang saleh yang berjihad di kalangan hamba-hamba Allah. Maka sentiasalah mendampingi orang-orang saleh yang berjihad di kalangan hamba-hamba Allah, kerana golongan tadi
memiliki jiwa yang bersih, hati yang bercahaya, jiwa yang bersinar, yang tidak mungkin pudar dan malah, bahkan mereka sentiasa menggerakkan keazaman dan hemah cita-cita hati, yang tinggi, juga hasad yang kenal yang kental. Dalam hubungan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menarik perhatian kita dengan bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nas, qalu bala ya Rasulullah, qala man tazakkarakum ru'yatuhu billahi azza wa jalla. Maukah kamu akan aku ceritakan tentang sebaik-baik manusia? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda menjawab, mereka ialah apabila kamu melihatnya akan menjadikan kamu mengingati Allah. Ini contoh orang yang saleh lah. Tengok dia pun, pandang rupa dia pun, kita dah sejuk hati, dah apa, rasa tenang, rasa damai, untuk kita dekati dia, untuk dia nasihati kita dan sebagainya. Maka bila kita bercampur dengan orang begini, kita akan dapat kesan yang baik dalam kehidupan kita. Baik, jadi itu untuk malam ni, mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat. InsyaAllah kita akan sambung. Sebenarnya ada lagi cara nak mengubati ni. Ini baru separuh. InsyaAllah pada 2 minggu akan datang kita akan usaha untuk teruskan lagi kuliah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada soalan, silakan. Kalau nak kekalkan istiqamah tu pada diri kita macam mana? Baik. Tadi Anda sebut istiqamah ni, kita kena fikir sampai mati. Sampai mati. Maknanya, kalau nak istiqamah, kena gunakan hidup kita ni. Itu dah. Selagi masa hidup, kita kena gunakan. Kita kena gunakan masa yang kita ada, kesempatan yang kita ada, nikmat yang kita ada, peluang-peluang yang kita ada, kita kena gunakan. Dan istiqamah ni akan muncul bila mana dalam hati kita ni ada keikhlasan. Maknanya kalaulah kita katakanlah orang yang berjuang lah kerana nak harta. Bila dapat harta, dia rasa cukup lah. Apa yang dia cita-citakan. Maka lepas tu dia akan relax. Katakanlah orang berjuang sebab dalam duduk jemaah ni senang kahwin lah contohnya. Di zaman-zaman kampus dulu kan. Bila dah kahwin, dia rasa dah cukup dah. Bila berjemaah dia rasa nakkan kedudukan. Orang pandang dia hebat. Jadi pemimpin, ada kedudukan. Maka tak heranlah bila dapat kedudukan, dia rasa dah puas dah. Kita ni, kena ingat, selagi kita hidup, matlamat tertinggi kita belum settle lagi. Dia nak masuk syurga. Sebab syurga ni hanya akan dapat bila mati besok. Dan maknanya, peluang untuk dapat syurga ni hanyalah di dunia ni. Maka selagi kita hidup, percayalah, jangan rasa selesa, jangan rasa aman dengan diri kita. Contohlah, pagi tadi kita sembahyang subuh kan. Agak-agak kita sembahyang subuh pagi tadi Allah Ta'ala terima ke? Kita tak tahu lah. Kita tak tahu pun amalan kita semua ni, selama ni, yang dah berpuluh tahun kita hidup ni, adakah Allah Ta'ala terima atau tidak? Kita tak tahu. Kita hanya akan tahu besok di akhirat je. Maknanya selagi hidup ni, kita tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti beramal. Sebab amalan-amalan kita ni, kita hanya akan tahu apa dia punya status je, diterima Allah ke tidak, ada pahala ke tidak. Besok bila mati, bila mati, dibangkit di padang mahsyar, baru kita tahu nanti. Jadi oleh kerana itu, selagi tak mati ni, kita kena terus beramal sungguh-sungguh untuk memastikan Allah Ta'ala terima. Samalah dengan dosa-dosa kita. Sehingga hari ini walaupun kita dah bertaubat, kita dah istighfar, dah teman taubat dan sebagainya, kita tahu tak dosa mana yang Allah Ta'ala dah ampun? Kita tak tahu. Maka kita kena ada rasa takut, rasa gerun, khauf dalam hati kita, bimbang dalam hati kita bahawa kita kena terus bertaubat, kita kena terus beramal, kita kena terus istighfar, kita kena terus minta ampun pada Allah. Sampailah kita mati. Bila mati baru settle. Baru settle istiqamah tu. Sebab bila mati dah tak ada apa. Dah tak boleh buat apa dah. Kita hanya menunggu waktu dibangkit besok di padang mahsyar, di mahkamah Allah untuk nak tahu dosa-dosa mana yang kita dah diampun oleh Allah. Jadi oleh kerana itulah, kerana kita tak tahu lagi nasib kita di akhirat, maka kita istiqamahlah kat dunia ni. Wallahu a'lam. Nak tanya sikit soalan Nabi. Assalamualaikum. Salam. Kalau misal kata istiqamah tu kita kena buat kan dalam jadual. Tapi misal kata waktu contohnya lepas subuh tu,
kita ada zikir-zikir lah. Lepas tu tiba-tiba ada keperluan, contohnya kena balik kampung yang bergerak subuh kan. Boleh ke kita buat zikir-zikir tu sambil berdiri atau sambil berjalan macam tu? Boleh ke? Sambil-sambil? Itu bukan sambil tu. Memang dalam Al-Quran sebut kan, sifat orang yang ulul albab, orang yang dapat menghayati tanda-tanda kebesaran Allah ni, macam mana ayat tu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Pada ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab, makna orang yang ada akal yang sempurna. Siapa dia? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang sentiasa berzikir, ingat Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, baring. Maknanya itu menunjukkan bahawa apa pun keadaan dia berzikir. Jadi ulama berpandangan zikir ni dia bukan satu yang mesti atas tingkap sembahyang, mesti menghadap kiblat. Tak. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Semua keadaan boleh kecuali lah duduk. Janganlah dalam tandas pula kita berzikir kan, kita berwirid. Tak ada. Jadi maknanya dalam semua keadaan. Bahkan sepatutnya itulah yang kita ajar diri kita. Contoh, kita ajar diri kita, katalah kita sembahyang kat masjid surau. Lepas tu kita ada keperluan keluar, kan? Paksa bawa kita balik rumah, maka zikirlah sepanjang jalan balik ke rumah, naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta. Jadi maknanya kita dapat mengisi masa perjalanan balik rumah tu dengan zikir juga. Benda tu akhirnya besok kita bila dah latih begitu, di mana pun kita berada, masa apa pun kita ada, masa sibuk ke tak sibuk ke, kita boleh ajar diri kita untuk berzikir ingat Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah Habib. InsyaAllah. Hai, Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ya. Ana nak meletakkan diri dalam cakapan jamaah ni, Okey. iaitu Yadullah ma'al jamaah. Ustaz hurai lebih sikit lah dalam tu. Yadullah ma'al jamaah ya. Ya. Yadullah ma'al jamaah ni maknanya pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Sebab apa? Sebab jamaah ni dia banyak keberkatan. Apa makna keberkatan? Keberkatan ni makna kebaikan yang melimpah ruah. Bila berjamaah ni kita keberkatan tu melimpah ruah. Banyak kebaikan yang kita dapat. Sama ada kita, sama ada keluarga kita, sama ada masyarakat kita dan sebagainya. Contohnya berjamaah lah, kerana berjamaah lah dia mengajar kita untuk kita mempelajari agama. Kita duduk dalam majlis ilmu kan, sebab apa? Sebab kita rasa jamaah yang ajar kita begitu. Kita dalam jamaah mengajar kita supaya jaga ibadah. Dalam jamaah mengajar kita supaya kita bersaudara. Dalam jamaah kita mengajar kita supaya jaga hubungan sama manusia. Jadi ini semua perkara-perkara yang boleh bawa keberkatan yang berganda-ganda dalam hidup kita. Itu yang akan bila kita duduk dan kita menikmati segala tu, keberkatan yang Allah Ta'ala beri tu, kat situlah kita akan rasa istilahnya kita menyerap segala kebaikan tu dalam hati kita. Kita tak rasa betapa kita dikelilingi, kita dikelilingi dan didakap soal dipeluk oleh jamaah dalam kehidupan kita. Walaupun di mana kita berada. Sebab itulah Ibn Mas'ud mengatakan al-jamaah ni, yang dikatakan jamaah ni antakuna alal haq walau kunta wahidah. Dikatakan berjamaah ni tak semestinya ramai-ramai. Kata Ibn Mas'ud, berjamaah ni kamu berpegang dengan kebenaran walaupun kau seorang-seorang. Nak tunjukkan bagaimana jemaah mengajar kita supaya berpegang dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Jazakallah. Baik, ana ada kuliah satu lagi. InsyaAllah lepas ni ada kuliah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidaytik kama nawwartal arda binuri syamsi. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin.